Terangkan dalam ayat-ayat yang lalu perdebatan di antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Duka citanya Nabi Uzair melihat kota Baitul Maqdis yang dihancurkan. Seterusnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menambah keyakinannya dengan ainul yaqin, bukan saja ilmul yaqin, untuk melihat kekuasaan Allah menghidupkan orang yang telah mati dan benarnya janji Allah pada hari kiamat akan memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. Maka di dalam ayat yang kita baca pada malam ini menerangkan kepada kita kelebihan orang-orang yang membelanjakan harta bendanya pada jalan Allah. Jalan Allah itu banyak, yang disebut dengan sabilillah, yang dikenali ialah perbelanjaan untuk perjuangan bagi meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama meluaskan lagi, termasuk dalam sabilillah itu sumbangan sedekah, termasuklah nafkah kepada kaum keluarga, termasuklah segala sedekah yang disumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan dan yang tidak memerlukan pertolongan. Sudah tentu yang lebih besar pahalanya ialah yang memberi sumbangan kerana jihad fi sabilillah. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bandingan orang-orang yang membelanjakan harta benda mereka pada jalan Allah sama seperti satu biji benih tumbuh daripada satu biji itu 7 tangkai, keluar daripada tiap-tiap tangkai 100 biji, bermakna menjadi 700 biji, 700 kali ganda. Dan Allah menggandakan bagi sesiapa yang ia kehendaki, dan Allah itu maha luas kurnianya lagi mengetahui. Disebut di dalam hadis, seorang di kalangan sahabat datang menyumbangkan seekor unta untuk jihad fi sabilillah. Rasulullah SAW menerimanya dan bersabda, Allah akan berikan kepadamu 700 ekor unta pada hari kiamat. Bermakna digandakan dengan 700 kali ganda kepada sesiapa yang menyumbang kepada jihad fi sabilillah. Apakah sabilillah itu? Ditanyakan Rasulullah SAW dalam satu hadis. Ar-rajulu yuqatilu ilmiyan, ar-rajulu yuqatilu liyura makanu, faman fi sabilillah. Seorang yang berjuang, wahai Rasulullah, kerana mempertahankan keluarganya, kaumnya secara membuta tuli. Betul salah tak peduli. Dan orang yang berjuang supaya dilihat oleh orang dia berani. Siapakah fi sabilillah? Jawab Rasulullah SAW, alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiyal ulya, iaitulah orang yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi. Apa dia kalimah Allah? Iaitulah la ilaha illallah. Supaya la ilaha illallah itu tinggi, dengan makna hukum Allah Subhanahu wa ta'ala berdaulat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebarang sumbangan yang diberi mengikut jihad keperluan keadaan masa, sama ada berjihad dengan lisan, berjihad dengan tulisan, berjihad dengan menggunakan tenaga dan fikiran, melahirkan ahli-ahli ilmu, mereka yang belajar, yang menuntut, dengan tujuan untuk berjihad fi sabilillah. Itu termasuk dalam sumbangan fi sabilillah. Apa saja yang disumbang dia beri pahala berlipat kali ganda sehingga 700 kali ganda.
Pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW melihat ditulis di pintu syurga memberi sedekah 10 kali ganda, memberi hutang 18 kali ganda. Lalu baginda SAW bertanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, mengapa beri sedekah 10 kali ganda, beri hutang 18 kali ganda? Jawab Jibril, orang yang beri sedekah tak ada balik dah. Dan orang ini walaupun tak ada balik dah, tetapi kadang-kadang dia beri kepada orang yang sudah berada. Adapun orang yang meminta, dia beri hutang kepadanya orang yang terdesak. Walaupun beri hutang tu boleh ambil balik, tetapi menolong orang yang sangat berhajat, yang sangat terdesak, maka itulah sebabnya diganda. Memberi sedekah kadang-kadang kepada orang tidak sangat berhajat. Di sini disebut sehingga 700 kali ganda. Kerana sumbangan, kerana perjuangan menegakkan agama Allah ini sangat mencabar perasaan di dalam hati. Kalau beri habis saja, tak nampak keuntungan. Kalau beri bila Muhammad menang, Muhammad jadi raja. Itu zaman Muhammad SAW. Zaman Pak Muhammad ni, kalau beri kepada orang yang berjuang Islam, dia menang, maka dialah yang jadi pemimpin, jadi ketua, jadi orang besar, jadi macam-macam. Kita apa? Beri saja je. Perasaan inilah yang menjadi tekanan di dalam hati seseorang, payah untuk menyumbang fi sabilillah. Begitu juga beri kepada orang yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu kerana nak menegakkan agama Allah, dia beri kepadanya, dia balik, dia pandai. Fitih habis saja je, aku boleh apa? Timbul perasaan-perasaan ini, payah nak memberi. Oleh kerana itulah maka disebut 700 kali ganda. Para ulama meluaskan lagi sabilillah ini termasuklah mengerjakan ibadat haji. Pernah kita dengar dulu ada seorang pemimpin mengatakan ibadat haji ini boleh apa? Buat aktiviti. Pernah satu masa dulu dalam tahun 60-an, 70-an, boleh melemahkan ekonomi orang Islam yang sudah miskin, pergi haji pula habis beribu. Ini cakap orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Dan perasaan ini masuk di kalangan orang-orang yang lemah iman. Oleh kerana itulah kita menghabiskan belanja kerana mengerjakan ibadat. Termasuklah kerana menjadi alat tempat ibadat, mendirikan masjid, mendirikan tempat belajar, markas untuk kerja-kerja Islam. Pasti hari ini kita tak nampak apa keuntungannya dari segi kebenaran. Keuntungannya ialah pada hari akhirat, pada hari kiamat. Dan orang yang beriman saja yang nampak keuntungan ini. Orang yang tak beriman tak nampak keuntungan ini. Iman yang kuat saja yang boleh menunaikan kewajipan ini. Maka Allah memberi fadilat sehingga 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah menggandakan bagi sesiapa yang ia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala boleh beri lebih banyak pada itu lagi. Disebut di dalam hadis Qudsi bahawa amal kebajikan digandakan 10 kali ganda. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Malaikat puasa itu pahalanya terserah kepada aku, dan akulah yang menentukan berapa banyak pahalanya. Puasa dia beri fadilat di sisi Allah Ta'ala, tak diketahui berapa gandanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara bukti bahawa Allah Ta'ala menjanjikan pahala. Bukan saja 700 kali ganda, lebih 700 pun Allah Ta'ala boleh beri. Bergantung kepada pengorbanan seseorang, kesulitan seseorang, kepayahan seseorang di dalam memberi sumbangan, dan yang pentingnya bergantung kepada ikhlasnya seseorang. Sesungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Allah Ta'ala maha luas
yang menjadi milik Allah Ta'ala tidak terhingga disebut dia dalam hadis kursi. Sekiranya manusia yang pertama daripada Adam sehingga hari kiamat, jin yang pertama sehingga hari kiamat meminta sesuatu daripada Allah, Allah Ta'ala beri kepada semua. Nah, saya tidak mengurangkan apa yang ada pada sisi Allah, laksana diceluk jarum dalam lautan yang luas. Itulah kekuasaan, itulah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alim, Allah tu Maha mengetahui. Yang kita takut orang tak tahu, kan aku beri derma kau, orang tak tahu, kena royak orang lah, kena elam besar lah. Jangan bimbang. Yang ikhlas ialah sedekah secara sembunyi, orang tak tahu. Setengah orang tu secara sembunyi, ada juga secara terbuka, pahalanya lebih besar, boleh berlaku demikian. Dia bersedekah secara terbuka, hati dia ikhlas, dan tujuan dia bersedekah nak suruh orang lain beri juga. Dia mendapat dua pahala, sedekah dan pahala orang lain ikut contoh dia, dua kali ganda pula. 700 kali ganda sedekah, dan berganda pula kerana orang lain ikut dia, kerana memberi sumbangan. Walaupun dia telah meninggal dunia, orang menyebut sumbangan dia dan orang ikut dia, boleh pahala walaupun dia telah meninggal dunia. Ini dinyatakan dalam hadis-hadis yang banyak. Seterusnya Allah Ta'ala berpesan kepada kita supaya ikhlas di dalam memberi sedekah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, pada jalan agama Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang mereka membelanjakan itu dengan perkataan mengungkit-ungkit, membangkit-bangkit. Sudahlah, boleh ungkit pula, royak kat orang, royak kat orang pula, takut orang tak tahu dia beri. Bukan royak sekali dua, acak pula royak tu, acak kali royak. Ini menandakan tidak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mengungkit ataupun mengikuti dengan perkataan yang menyakiti. Sudahlah diberi, maki hamu pula. Kalau aku tak tolong, makumu. Kalau aku tak tolong, susahmu. Aku tak tolong, sakit hati kawan. Diikuti dengan menyakit hati, itu tak boleh. Jangan ikuti dengan ungkit, dengan bangkitan, dan jangan ikuti dengan perkara yang menyakitkan hati. Barang siapa yang dapat memelihara diri dalam membelanjakan hartanya, memberi sumbangan, memberi sedekah, dia dapat menahan diri daripada mengungkit, tak melakukan ungkitan dan tidak menyakitkan hati. Lahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka pahala mereka di sisi Tuhan mereka. Mereka dapat pahala. La wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak takut. Atas dunia tidak takut, di akhirat apatah lagi tak takut. Atas dunia jangan takut, terutama sumbangan sabilillah ni, nanti orang tahu, nanti dia sekaklah segala perniagaan kita, disusahkan kita, disempitkan kehidupan kita. Jangan takut, jangan bimbang. Walaupun di sana, di tempat yang zalim, kita sembunyikan. Kalau boleh sembunyi, sembunyi, kerana pemerintah yang zalim. Kalau dia tahu, dia akan buat macam-macam. Sembunyikan, tak apa, tak jadi haram. Tapi jangan kena terlalu takut, sembunyi pun dah. Terbuka pun dah, sembunyi pun dah. Pakai dah lalu, takut sungguh. Takut dah lalu daripada sembunyi sumbangan. Itu jadi tak pakai, dia punah. Oleh kerana itu Nabi sebut dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri ar-rijal. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada duka cita dan sedih, daripada lemah dan malas, daripada penakut dan bakhil. Penakut dan bakhil. Penakut ni satu penyakit.
Nabi pun ada juga mari rasa itu, tapi minta Tuhan tolong dapat mengatasi takut ini. Berlindung dengan wahai Tuhan, jauhkan bertakut. Jangan sebab takut tu tak buat kerja apa, itu tak boleh. Takut tapi tahan menghadapi takut, akhirnya mengalahkan takut, jadi berani. Itu yang boleh pahala. Dan daripada dikuasai oleh hutang dan digagahi oleh orang. Ini perkara yang diisti'adzah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi minta berlindung. Orang yang menumpang ni tidak ada takut, yang menyumbang tidak ada takut. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Termasuklah berduka cita setelah dia meninggal dunia, kerana meninggalkan anak-anak, meninggalkan zuriat. Jangan takut. Bila dia mati, dia tidak sedih. Dia meninggalkan anak-anak yang diberi berkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tabi'in menceritakan, aku melihat Sulaiman bin Abdul Malik meninggalkan harta berjuta dinar, dibahagi-bahagikan di kalangan anaknya ketika dia meninggal dunia. Dan aku melihat Umar bin Abdul Aziz ketika dia meninggal dunia meninggalkan harta 20 dinar saja. 20 dinar saja. Dua-dua orang ni khalifah. Sulaiman adalah khalifah pemerintah Amawiyah. Umar bin Aziz juga khalifah Amawiyah. Selepas beberapa tahun, kata alim tabi'in, aku melihat anak Sulaiman bin Abdul Malik yang menerima pesaka berjuta dinar ini menjadi peminta sedekah. Dan tiba-tiba aku melihat anak Umar bin Abdul Aziz yang menerima pesaka 20 dinar, kaya raya, dan memberi sumbangan fi sabilillah beribu-ribu dinar. Inilah kerja Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu, dalam kita menjalankan urusan Allah, jangan takut, jangan bimbang. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Kata-kata yang baik dan mengampun, memaafkan kesilapan mereka lebih baik daripada memberi sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan Allah itu maha kaya lagi maha lembut. Lembut ni sabar, tidak bertindak segera terhadap hamba-Nya. Kita tak mampu nak beri, orang main minta dengan tak ada fetish, beritahu dengan cara yang baik. Kalau dia marah, kita sabar. Kita sabar. Biasalah, duk tengok tak ada, yang mari minta, yang mari sengah juga, yang mari sengah kadang-kadang. Ini sifat manusia. Kalau boleh tahan perasaan itu, maka Allah Ta'ala beri pahala. Kata-kata yang baik, kata-kata yang baik lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Oleh kerana minta doa, lalu beri juga dalam keadaan yang terdesak, mengeluarkan suara-suara yang kasar. Kita dapat menahan marah dan mengampunkan dia. Memang disebut dalam hadis, kerja minta sedekah ni kerja yang menjatuhkan maruah. Kepada orang yang tidak darurat minta sedekah, tapi kerja dia minta sedekah. Disebut dalam hadis saya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahawa orang yang kerja minta sedekah yang tidak darurat ini pada hari kiamat kelak diluruhkan daging mukanya. Pada mana mahsyar, daging muka dia tak ada, kerana dia tidak ada maruah di atas dunia. Kerja dia minta sedekah, padahal dia tubuh dia segar, tubuh dia sihat. Kalau kita nak beri nasihat, orang minta sedekah lagu ni, nasihat dengan yang baik. Baca hadis ni, kamu ni sihat lagi, kena kerja. Jangan maki dia, jangan sengkeng dia. Kecuali kalau ada kepadanya sifat-sifat yang buruk, sifat yang mungkar, sifat-sifat yang muka, yang tak molek, kita marah ke dia, minta sedekah. Itu tak ada, isap rokok kebu. Lepas minta sedekah, tengok masuk restoran, makan nasi biryani, hanya nak marah juga. Nasihat dia, marah dia, ni menipu, ni kacik, tak baik kacik, kerana mencegah kemungkaran.
Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan sedekah-sedekah kamu itu dengan ungkitan dan menyakitkan hati, seperti orang yang membelanjakan hartanya kerana menunjuk kepada manusia, padahal dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah Ta'ala bandingkan orang yang memberi sedekah dengan mengungkit, sebut dalam beri baju kau orang, rakyat boleh baju saya beri ni, malu kan waktu tengah hari ramah. Dia pakai ni baju saya beri tu, tu ungkit tengah hari ramah, memalukan dia. Jangan kau batalkan sedekah kamu, pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit wal adha dan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Seperti orang yang membelanjakan hartanya kerana menunjuk kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Terutamanya di kalangan orang munafik yang berpura-pura menjadi orang yang beriman, pada hati dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia beri semangat tu, kalau Islam menang, orang tengok aku pun sokong juga. Belah dia Islam boleh piti, belah dia kafir boleh piti. Boleh piti belaka. Beri semangat belaka. Sedekah macam ni tidak ada pahala di sisi Allah Ta'ala. Orang ini tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat. Semangat yang diberi bukan kerana Islam, bukan kerana Allah, kerana menunjuk kepada manusia. Nak tunjuk ke orang, dia beri juga. Kalau Islam menang, orang tengok dia pun nak beri semangat kepada Islam. Kalau Islam kalah pun, dia masuk pula dia kafir, dia beri juga pula dia kafir. Dua-dua dia beri belaka. Dan biasanya beri dia kafir no banyak, kerana dia lebih yakin Islam ni payah nak menang. Allah Ta'ala mengetahui perangai-perangai ini. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kisahnya Allah Ta'ala mendedahkan apa yang ada dalam hati manusia, menandakan Quran adalah mukjizat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut, "Famasaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda." Maka bandingannya seperti batu hampa. Seperti batu hampa. Batu hampa yang duduk di atasnya tanah-tanah, lalu ditimpa oleh hujan yang lebat, maka tinggallah batu itu kehilangan, tak ada tanah di atasnya. Begitulah bandingan orang yang membelanjakan hartanya dengan riak, menunjuk-nunjuk, tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, ataupun membelanjakan hartanya mengungkit-ungkit dan menyakiti. Tak diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Samalah macam batu hampa yang ada di atasnya tanah. Kita nak ke tanah, rupanya bawah dia batu, tanah nipis je. Mari hujan baru nampak batu. Begitulah bandingan orang yang membelanjakan harta tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yaqdirun ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Kaum yang kafir ini sudah tak dapat pahala, tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Dia tak nampak Islam ni molek. Dia akan nampak Islam ni susah, Islam ni sempit. Kalau ikut Islam tak ada nak buat kerja apa? Mari perasaan dalam diri ini orang tak dapat hidayah daripada Allah Ta'ala. Orang yang dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, dia sanggup sakit dengan Islam, sanggup susah dengan Islam.
kerana dia percaya kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Dan bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredaan Allah dan kerana meneguhkan iman dan perasaan ikhlas yang timbul dari jiwa mereka adalah seperti sebuah kebun di tempat yang tinggi yang ditimpa hujan lebat lalu mengeluarkan hasilnya 2 kali ganda. Kalau ia tidak ditimpa hujan lebat, maka hujan renyah-renyah pun cukup untuk menyiraminya. Dan ingatlah Allah sentiasa melihat akan apa yang kamu kerjakan. Dibandingkan orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah kerana mencari keredaan Allah Ta'ala, kerana nak kepada keredaan Allah Ta'ala, dibandingkan seperti kebun yang duduk di tanah tinggi. Kebun dipilih tempat yang subur. Sudahlah subur tanah tinggi pula, kalau banjir tak tenggelam. Kalau mari hujan lebat, sudahlah kebun itu tak tenggelam, subur pula kalau hujan lebat. Istimewanya orang yang membelanjakan harta dengan hati yang ikhlas, macam orang yang berkebun, kebun dia tidak tenggelami oleh air bila hujan lebat. Kalau hujan renyah-renyah pun subur juga. Hujan renyah-renyah pun dapat faedah juga. Dia bertahan menghadapi hujan lebat dan dia bertahan menghadapi hujan renai-renai. Lain dengan kebun di tanah rendah. Kebun tanah rendah ni dia tenggelam, nyanyuk air. Tanah tinggi ni lepas daripada banjir kalau hujan lebat, bahkan menyuburkan tanah. Hujan renyai-renyai pun memberi manfaat kepadanya. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kamu amal maha melihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menarik perhatian kita dengan satu contoh yang merupakan amaran daripada Allah Ta'ala.